tak gelong, kadang-kadang jadi Syiah, kadang-kadang jadi macam-macam, tapi tang politik hebat. Kerana dia tak kenal apa yang dikatakan prinsip. Maka apabila kita kenal apa yang dikatakan prinsip, tuan-tuan, seruan kita nak ajak orang mai pada Islam ini bukan ajak mereka masuk kumpulan jamaah, parti ataupun organisasi, tak. Mesti seru manusia beramal dengan Islam. Setelah dia faham Islam, dialah peran dapat tentukan mana yang ikut Islam, mana yang tak ikut Islam. Kadang-kadang orang ni, saya bukan kata semua, setengah orang dia hebat lah dia. Dia tanya ustaz tu macam mana? Ustaz tu bagus dia cakap. Dia ahli ke tak? Tak payah cerai. Dia tentukan, dia judge manusia berdasarkan penyertaan kepada organisasi dia, bukan berdasarkan kepada komitmen seseorang kepada Islam. Mai kontu walaupun cakap gelong merapu muhung pun, maki hamun haru biru pun, orang kita okey. Ini asabiyah. Ini asabiyah. Tuan-tuan, saya tidak menyebelahi sesiapa ni. Statement umum. Mesti diberi nasihat kepada semua orang, tuan-tuan. Setengah orang selesa kalau kita bantai belah atas, tak selesa kita bantai belah bawah. Kita kena bantai atas bawah, baru adil. Mesti nasihat tu sampai atas dan bawah. Setengah orang kalau orang kata kat orang dia syok, nasihat dia tak beri. Oh, mana boleh. Ini tak betul, tuan-tuan. Sebab itu para anbiya tak begitu. Nabi Musa alaihi salam, tuan-tuan, apabila Fir'aun petikai dia, orang kata hang dulu masa hang tak mengaku jadi nabi hari tu, masa sebelum lari, sebelum hang lari hari tu hang ada bunuh orang. Nabi Musa tak kata, aku bunuh ada sebab dia, aku bunuh aku betul tak. Nabi Musa kata, fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Masa aku buat itu, aku termasuk orang yang sesat. Maksudnya aku tak jumpa petunjuk, aku tak tahu hidayah lagi masa tu. Quran kata dalam surah Asy-Syu'ara, Nabi Musa tak kata, oh aku buat tu ada sebabnya, kalau aku ada sebab aku. Nah, para anbiya tak pernah pun, kalau dah salah tetap salah, walaupun terhadap diri mereka sendiri. Ini hebatnya para nabi, tuan-tuan. Yang silap itu silap, maka penghormatan kepada dakwah mereka berterusan. Orang politik dalam hal ini sangat berbeza, tuan-tuan. Orang politik dia kawan musuh boleh menjadi kawan hanya semata-mata kerana kawan tu sama dengan dia dalam isu semasa. Kawan boleh menjadi musuh walaupun kawan tu akidah dia sama, ibadat dia sama, tapi oleh kerana tak sama dalam isu semasa, aku tak mau. Saya menulis, dan tuan-tuan tahu, saya pernah mengkritik isu Iran. Saya tidak menyertakan siapa-siapa, saya kritik Syiah. Dan saya menulis dalam media berhubung dengan Iran. Ada orang, saya tak boleh pilih. Ya akhi, akidah kita sama, ibadah kita sama, ini isu semasa saja. Kerana dia ingin bersatu atas isu semasa, bukan di atas akidah. Saya nak sebut satu cerita lah, tuan-tuan setuju ke tak apalah. Saya ada satu kawan lah, dia ni semangat dia bagus lah. Dia selalu hantar email. Dia tahu banyak tentang perkembangan politik ni. Dia hantar email. Selalulah saya malas nak search tentang politik apa, klik email dia, tahulah isu semasa.
Siapa jual syarikat ni, siapa yang korupsi, siapa rasuah, siapa salah guna kuasa, banyaklah email dia. Dia bukan saja cerita, dia akan ulas sekali, dia kutuk sekali dengan kutukan yang dahsyat setiap orang yang dikatakan terlibat dengan jenayah. Sebelum zaman email dulu, saya memang kenal dia lah. Dia terpelajar orang dia. Tapi kadang-kadang ada, dulu dia sangat marah kepada, ini saya cerita betul. Saya lama tak berjumpa, cuma email dia selalu datang. Tapi dulu saya tahu, dulu dia sangat marah kepada mantan timbalan Perdana Menteri yang kena buang kemudian tu, kerana di atas alasan dia kata kawan ni munafik. Munafik apa, jual agama, tak tahulah macam-macam lah dia kata. Masuk guna kepentingan agama, nak cuci tung tai daripada dalam tung lah. Kemudian taklah, bukan lama jugalah, dia pun bukan tua sangat, muda lebih kurang bayar saya. Jadi macam-macam dia kata, macam-macam kita bagi pandangan yang kedua pun dia tak mau terima. Saya bukanlah minat politik saja, nak kacau orang macam tu. Lepas daripada tu, tokoh berkenaan, mantan berkenaan ditendang keluar. Dia marah. Dan dia mula menyebut orang yang tendang keluar tu ialah orang yang anti-Islam. Sebab mantan berkenaan ingin menegakkan Islam dan menghapuskan korupsi di dalam pemerintahan. Dan orang yang tu, dan dia sebut kepada bekas mantan Perdana Menteri yang lepas lah, semua perkataan lah dia kata, tak tahulah tuan-tuan, macam-macam lah. Saya ingat dia telah hukum kawan tu sebagai ahli neraka kekal sebelum mahsyar bersidang pun. Macam-macam lah dia hantar. Saya pun kadang-kadang seraya orang pasal saya kata entah jangan sampai kafir bang kafir ni, kita tak boleh lah. Kita entah jangan lebih-lebih sangat lah. Macam tu lah nasihat dia kawan-kawan ni. Dia tak makan lah. Nak kata dia ni pun tak, dia pun orang cerdik, orang akademik lah. Dia tak tahulah dia marah. Dia pantang tengok, dia tak gambar, dia pantang tengok. Tengok dulu dah. Terus kan. Lama mai dia hantar pi. Dia syok, dia duk kata tak mungkin mantan Perdana Menteri akan meletak jawatan, tak mungkin. Dia kata nak mati dalam bilik apa jabat lah, macam-macam lah kata. Kita kadang-kadang lucu juga lah orang politik yang cerita. Sekali letak jawatan, masa tu zaman email dah banyak lah, masa ujung-ujung dah letak jawatan. Letak jawatan, dia kata letak jawatan pun tak guna kan kata, sebab pemerintahan masih lagi dikuasai oleh dia dan dia marah kepada Perdana Menteri sekarang. Saya bukan nak cerita politik ni, saya nak cerita benda lain dah. Diorang dengar lelak, saya kira salah faham. Hak mana hak nak rakam ke SB, dengar bagi habis yang tidak. Dia marah kepada Perdana Menteri sekarang. Dia kata boneka macam-macam dia kata. Dia kata melalui email lah, dia tak kata lah mulut, tapi melalui email yang dia ulai tu saya tahulah, teruk lah dia kata. Cuma yang menarik tuan-tuan, apabila mantan Perdana Menteri hak lepas mula melancarkan kritikan seperti mana yang tuan-tuan tahu sekarang,